So again, as a revision to you guys, okay, apa yang ada dalam 9.3 application of differentiation in economic and business, apa yang ada dalam ni hanyalah cost, revenue and profit. Okay. So cost kita dah sentuh. Okay, apa yang ada dalam cost? So yang ada dalam cost ialah seperti yang Madam paparkan kat depan ni, semua boleh tengok. Nak tutup lampu ke? Patut lampu belakang buka lampu ni yang tutup. Sebelah kisah siapa? Haziq Adam. Tutup lampu ni, buka lampu belakang. Sedap sangat lampu belakang. Ni kan? Okay. Lupa. Yang ni tutup. Yang ni? Yang tu. Yang tu buka. Okay, thank you. Alright, okay. So, okay. Girls, boys, apa yang ada dalam course? Yang ada dalam course ialah first formula. Okay, formula. So, formula untuk cari cost ialah okay, TX ialah fixed cost plus variable cost. Nah, fixed cost plus variable cost. Itu formula dia. Formula CX. And then kita ada average cost. Average cost ialah C bar. Represented by C bar. Nah. Okay, C bar equals to CX over X. Okay, so cost of one unit. And then dalam cost kita ada formula marginal cost, which is kita differentiate function cost. Okay, and then kita ada minimum cost. Okay, minimum cost. And then for revenue, firstly, tadi kita dah tengok formula cost. Kat sini kita ada formula revenue. So ni adalah formula revenue. So formula revenue ialah PX times X. PX tu apa dia? Nadia. Hello Nadia. Nadia, PX apa dia? PX stand for apa? Price. Okay, price function. Ataupun demand function. Nah, price function atau demand function. Ataupun selling price. Nah. Okay, so to formula revenue, RX equals to PX times X. And then second kita ada marginal revenue function. Okay, which is differentiate function R. And then kita ada maximum revenue. Okay, so revenue, profit pula. Profit, okay. So formula profit ialah pi X equals to RX minus TX. Keuntungan ialah hasil tolak cost. Nah, hasil tolak cost. So ada marginal profit, ada maximum profit. So this is about 9.3. Simple sahaja. Okay, so now let's look at last lecture. Lecture 4 of 4 part 3. Part 3. Okay, apa kita tengok? Sambil kamu tengok dia punya solution, okay, kamu salin sekali lah. Jangan tengok saja. Okay, so kita tengok solution. Tak dengar kan? Tak apa. Example 6 lah. Jadi kita akan sambung dengan example 6. Tengok dalam buku kamu. Dalam nota kan ada example 6 kan? Okay, dia buat kat sini sekali kamu buat ke depan. Okay, so Ilman, tolong baca.
Okay. 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 So basically this is all about chapter 9 application. Okay. The question will be like this in PSPM. Okay, but I don't know lah because your PSM is MCQ. So I don't know how hard the question it is. Okay. So if your PSPM is written, okay, it's written exam, okay, your question will be like this or harder than this. Okay. So a company manufactures and sells X transistors radios per week. Please be careful with all the words. Okay, bukannya hiasan semata-mata, tetapi kamu perlu alert dengan setiap explanation yang dia bagi dalam soalan. Okay. A company manufactures and sells X transistors radios per week. If the weekly cost and price demand equations are as follows, okay, Cx equals to 5,000 plus 2x, and the price demand equations, Px equals to 10 minus 0.001x, which is x is greater than or equals to 0, and less than or equals to 10,000. Find the following for each week. Please, tolong highlight ayat yang penting. Apa ayat yang penting? Each week, per week, weekly cost. Hati-hati. Sebab ada soalan, okay, ada soalan dia mention, dia bagi maklumat week. Dia bagi maklumat week, tapi dalam soalan dia tanya berkaitan dengan month. A month represent by how many weeks? 4 weeks. Jadi sebab tu yang kata hati-hati baca soalan dengan teliti. So find the following for each week. Okay, selamat. Sebab dia dah mention di sini cari untuk setiap minggu. Dan maklumat yang diberi pun adalah maklumat by minggu, bukan by bulan. Okay, hati-hati. So find the following for each week. Okay, A, the maximum revenue. Okay, so maximum revenue. So Rx equals to price times quantity, which is X lah. Seperti dalam formula Rx. Tulis. Apa yang dia buat ni tulis. Siapa yang tak tulis ni tulis. Siapa yang ada tulis dah? Bagus. Okay, so untuk A, price times quantity. Jadi kamu hanya ambil price demand function times X sahaja. Okay, and then you will get 10x minus 0.001x squared. Okay. Ini baru revenue function. Revenue function. Okay, untuk cari maximum revenue, okay, maximum revenue kena differentiate lah. Okay, kena differentiate and then you need to find the maximum point. Maximum point represented by the maximum quantity that the manufacturers need to produce. Okay. So, apabila kita differentiate, nampak ni? Ni nampak tak? Kenapa? Bila suka tanya soalan berulang kan? Kenapa dia differentiate and then equates to 0? Ashwa, mana Ashwa? Kenapa equate to 0? Nak cari? Stationary point. Pandai. Well done. Good job. Dy dx equals to 0. Stationary point. Stationary point sama ada maksimum atau minimum. Good job. Well done. Okay. So kita akan dapat stationary point which is, okay, dalam konsep business and economics, dalam konsep ni ialah quantity X. So quantity X that the manufacturers need to produce is 5,000 units. 5,000 units. Okay. So untuk jadikan ataupun untuk validkan keputusan adakah ini betul maksimum, kita kena second derivative test. Dia kena buat second derivative test.
Benda explain in term of kamu nak belajar, kamu nak jawab PSM written lah. Sebab kamu jawab MCQ kan. Tak tahulah, metrik kan, price. Itu aja kita relate. Who knows? Okay. So, dah buat dia double ataupun second derivative and then we will get negative. Okay. When the sign is negative, so less than 0, it is maximum. So, the revenue is maximum at production level of 5,000 unit. Okay, tapi tak sampai lagi ni. Dia nak maximum revenue. So, kamu kena masukkan 5,000 dalam formula ataupun dalam function. Function mana? Syed, nak masuk dalam function mana, Syed? Revenue. Andai. Good. Okay, masuk dalam function revenue. Jangan salah masuk function. And then kamu akan dapat. Tulis. Mana tak buat itu tulis. Sambil tengok, sambil tulis. Akan jalan. RM, okay, RM 25,000. Okay. Settle A. Boleh settle A lah. Okay, yang B, the maximum profit. Nak cari maximum profit. So, function profit macam mana? Aisyah ada banyak. Aisyah Ayu ni. Mana Aisyah Ayu ni? Aisyah Ayu ni? Profit function. Revenue tolak cost. Okay. So, revenue yang tadi kita ambil balik revenue function kita. 10x minus 0.001x square. Kalau tak dapat, kalau cepat sangat, beritahu nak. Beritahu. Benda pause. So, dia ambil cost function. Ini cost function kita. Okay. So, kita akan dapat profit function. Itu ialah profit function. Again, konsep, teknik, step sama sahaja. Differentiate, equate to 0 in order to find your maximum quantity to produce in order to achieve maximum profit. Okay. So, akan dapat X equals to 4,000. So, ini maximum profit. 4,000. Yang revenue tadi, 5,000. So, second derivative test. Okay, this is second derivative test to ensure that your profit is maximum. Okay. So, your second derivative test, okay, maximum 4,000 unit. Kalau ikut konsep yang written PSPM kan, student mesti tulis comment. Mesti tulis kesimpulan. The profit is maximum at production level of 4,000 unit. Tak boleh tinggal macam tu sahaja. Nah. So, maximum profit. Okay, ni baru first part. Okay, untuk soalan B, cuba tengok soalan B. The maximum profit, the production level that we realize the maximum profit and the price that the company should charge for each radio to realize the maximum profit. Berapa banyak soalan yang dia nak? Baca soalan tu. Berapa banyak yang dia nak kat sini? Maklumat yang dia nak. Berapa maklumat yang dia nak? Hidayah. Mana Hidayah? Berapa banyak maklumat yang dia nak? 3. Ada 3 nak. Maklumat yang pertama, maximum profit. Production level. Production level merujuk kepada X quantity nak. Itu production level. And the price that the company should charge for each radio to realize the maximum profit. Price. Maksudnya apa ni? Dia nak apa? Maklumat yang ketiga dia nak apa? Selling price. Selling price. Nah? So, kamu hanya perlu substitute sahaja nilai X tu. Okay, hal ni maximum profit. So, this is the first question. Answer the first question, maximum profit is 10,000. Okay. Yang second question, production level is here, 4,000 unit. Okay. And then the price that the company should charge
Ya. Nampak? Dia masukkan dalam price demand function untuk dapatkan berapa harga yang patut dikenakan kepada pelanggan untuk beli. The price that the company should charge for each radio to realize the maximum profit is RM6. RM6. Okay. Soalan seterusnya. Ini baru soalan PSPM. Tapi soalan PSPM pun ada ABC. Maksudnya ABC tu dia guide. Dia guide. Dia akan cakap, okay, cari ni dulu. Cari ni dulu. Cari ni dulu. Nah, example yang kedua ni, dia tak cakap. Dia tak keluarkan maklumat yang kamu perlu cari. So, kamu kena highlight maklumat apa yang kamu kena cari. Okay? Worksheet. Sebelah guru ni tak apa tu? Bawah sangat tunduk tu. Ni, rambut tu kan? Potong sikit ke? Bunyi rambut ni atas je. Hidung mata. Siapa? Daniel. Daniel Arif. Daniel, tolong baca. Okay, thank you. So, the government has decided to tax the company untuk mengenakan cukai. Okay, untuk mengenakan cukai RM2 for each radio produced. Setiap radio dia kenakan cukai RM2. Okay, cukai. Kalau cukai apa yang effect? Cukai dikenakan kepada siapa? Okay. Taking into account this additional cost, how many radios should the company manufacture each week in order to maximize its weekly profit? Highlight soalan yang pertama. Highlight persoalannya yang pertama, which is dia nak cari how many radios. Itu ialah kamu punya persoalan yang pertama. How many radios should the company manufacture each week in order to maximize its weekly profit? And then the second one is, what is the maximum weekly profit? Okay, that's the second thing that you need to find, maximum weekly profit. How much should the company charge for the radios to realize the maximum weekly profit? How much? Highlight yang tu. How much should the company charge? Okay. So, yang pertama tadi. How many radios? How many radios? Maksudnya nak cari apa? Nak cari apa kalau how many radios ni? Nilai apa? X. Jadi, bila dapat soalan macam ni, kamu highlight how many radios, kamu buat X equals to question mark. So that kamu tahu benda apa yang kamu nak cari. X equals to question mark. What is the maximum weekly profit? Okay, untuk yang the second one, pi X berapa? Pi X equals to question mark. How much should the company charge? It stand for what? Represented by which function? How much? How much should the company charge? Maksudnya? Ni nak apa? R, P, pi, C. Mana tu? P. Px. Px equals to question mark. So kamu tahu dalam bentuk matematik ini ialah function yang kamu kena cari. Okay? Okay, baik. Okay. Apabila dikenakan tax. Okay, cuba tengok ayat ni. Taking into account this additional cost. Bermaksud tax akan mempengaruhi function cost. Bear in your mind. Maksudnya tax dikenakan kepada cost. Nah, cost. So kat sini 5,000 plus 2x plus 2x. Okay.
5,000 plus 2x plus 2x. Okay. So akan jadi 5,000 plus 4x. And then seterusnya profit Rx minus Cx lah. Oh, ini continuation dari tadi ya. Okay, continuation. Okay, ni continuation daripada tadi nah. Okay, daripada example ni. Ni kan example ni. Continuation kan. Okay, bukan soalan lain. Nah. So, ni LCI dah bagi 5,000 plus 2x. And then dia kata each radius RM2 tax kan. Sebab tu dia letak macam ni. 5,000 plus 2x plus 2x lah. Okay. Yang ni 5,000 plus 2x the original cost function. Yang plus 2x yang belakang ni ialah tax yang dikenakan. Okay. Okay, so cost function yang baru ialah 5,000 plus 4x. Jadi, cost kamu yang berubah. Bila cost function berubah, dia akan mempengaruhi lah yang lainnya. Revenue, profit and so on. So, tax hanya di cost sahaja. And then, profit and revenue follows the following function. Jangan pergi letak tax dekat revenue ke, pergi letak dekat profit tak. Tax hanya letak sekali sahaja di cost. And then yang lain akan follow. Okay. Yang lain akan follow. This is your new profit function. Nampak? Ni profit function yang baru. Rx. Okay, Rx follow lah. Rx kamu yang original tu. Rx minus Cx. And then this is your new profit function. Okay. Okay, this is to find the first thing, which is how many radius. Okay, how many radius in order to maximize weekly profit. So the radius is 3,000. Sebelum tax, berapa? Sebelum tax, berapa unit boleh produce untuk maximum profit? 4. 4 kan? 4. 5 revenue. Jangan salah. 5,000 revenue. 4,000 before tax. After tax, 3,000 saja. 3,000 saja. Okay, so 3,000 unit. And then the second one is to find the maximum weekly profit. So what you need to do is you just to substitute sahaja X equals to 3,000 in your new profit function. This is your new profit function. Jangan salah sub. Salah. Jadi kamu cari jawapan dekat MCQ ABC tak ada? So akan dapat yang new maximum weekly profit is 4,000. Compare dengan before tax. Before tax 11,000 After tax 4,000. Okay, exercise. Habis. Yay, habis dah. Okay. So this is exercise. Okay. Cuba buat exercise ni.
Ya. Kamu ada dapat notification dekat Teams tak? Ada? Check. Tak payah dia tanya kamu lah. Sebab dia patut tak masuk. Okay. Madia, okay Madia. Okay, Madia. Okay. Thank you Jeffy bagi tahu nak video tak tahu. Memang tak dapat notification yang dekat Teams. Tak ada? Tak ada, Madia. Tak ada? Tak ada. Madia dah set. Madia dah set kat Kano macam biasa lah. Okay, tak apa. Tapi Madia record dulu ni. Madia dah record. Okay, sebab Madia dah start. Setengah jam dah Madia start. Patut menu flag. Kenapa tak ada orang masuk ni? Online pun tak ada. Sebab Jeffy message. Madam. Sebab Madia pun tak tahu. Tak apa, Madia record dulu ni Nanti kamu tengok record saja. Senang boleh? Buat lagi mana nak tengok Boleh nak tutup yang ni boleh tak? Ni nak tutup. Jadi nak try kan? Dia tak tahu boleh ke tak.
Okay. Media cuba tak guna yang ni sebab nak ambil solution kamu. Madam nak solution. Madam nak solution. A. Azimah. Mana Azimah? Okay, A. Azimah. B. Telegram. Bagi PM kat Madam. Kat Telegram saja. A. Azimah. B. Akif. C. Yupeng. D. Aisyah Atira. Aisyah Atira dah? Mana Aisyah Atira? Okay. Dia Aisyah Atira. Bagi kat Madam. Tele. Lega lah tak kena. Bagi kat tele. Letak dalam grup GG tak apa? Letak dalam grup GG. Tak payah PM personal. GG. Azimah. Akif. Yupeng. Aisyah Atira. Dekat Madam. Dekat GG apa? Madam tu kat GG. Jangan cepat. Madam sekarang. Patut dah siap dah. Yang online okey? Ada masalah tak? Madiah okey Madiah. Sudashan ada Sudashan? Sudashan ada? Ya, Madam, ada. Are you okay? Ya, okey, Madam. Baru jam Kemudian, masuk. Madam ada record. Jadi kamu tengok yang record. Okay? Okey, Madam.
Alright. Kata Nadia, okay? Okay, madam. Okay. Oh, simple lah kisahnya. Lagi. Azimah. Asyadira, Pipeng. Pipeng. Ha? Pipeng. Lama dah bagi masa. Pipeng. Okay, Asyadira dah. Azimah. Pipeng. Madam, sekarang kita tutor berapa? Tutor 5. Sekarang tutor 5. Okay. So this is A. Okay. So soalan dia. Soalan. Okay, exercise. Exercise. So ni soalannya. The market research department of a company recommends that the company manufacture and market a new radio. Okay? Manufacture and market a new radio. After suitable test marketing, the research department presents the following price demand equation. So this is price demand equation. Kamu perlu ubah soal price demand function ni. Perlu ubah soal macam mana? Kita tengok. Okay? Where X
is the number of radios retailer are likely to buy at RMP per radio. The financial department provide the following cost function. So this is the cost function. So A, find the price demand equation and the domain of the function. Dia nak domain. Nak domain. B, marginal cost function. Mudah saja. C, quantity of product when the profit is maximum. And D, the total profit and the total revenue when the profit is maximum. So, okay, untuk A, untuk A. So, X equals to 10,000 minus 1,000 P. So, kamu kena ubah suai. Ni masuk ubah suai. Kamu kena jadikan X in terms of P. Okay, X in terms of P. Macam mana tu? Maksudnya apa? Maksudnya ialah kamu perlu ubah suai P equals to 10 minus step ni. Okay. So, kamu perlu ubah suai. Dia akan jadi mula tu 10,000. Cuba tentang sini lah. Dia akan jadi macam ni lah. X. Salah. X equals to 10,000 minus okay, 10,000 minus 1,000 P. So, kamu perlu ubah suara, dia akan jadi 1,000 P equals to 10,000 minus X. P equals to 10,000 minus X over 1,000. So, P equals to, ini akan dapat 10 minus X over 1,000, which is 10 minus 0.001 X. So, this is your PX. So, this is your PX. And the domain of the function. Dia nak domain. Kamu tak bagi tahu domain pun? Tak bagi tahu domain pun? So, domain of the function, okay. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak cari domain of the function? P, harga. Harga mestilah greater than or equals to 0. Nah, mesti greater than or equal. Adakah harga negatif? Lah. Ada tak harga negatif? Mana ada. So, mestilah equal or greater than 0. So, 10 minus 0.001 X greater than or equal to 0. Okay. So, kamu akan dapat X. Ini baru buat macam ni ya. Greater. Dia ubah sini. Okay. So, 1,000. Okay. So, X less than or equals to 10,000. Macam tu. Tak faham nanya? Pening kepala. Medium. Pasti apa? Dia boleh ubah macam tu. Tak faham tanya. Okay. So sekarang ni kita tahu 10 minus X over 1,000. So medium ubah sini pergi ke sana. So akan jadi positif. Tapi simbol tak ubah. Simbol kita tak ubah lah. Simbol tak ubah. So untuk dapatkan domain X. Domain X. So yang ni kita ubah ke sana. Kan? So darab akan dapat X less than or equal to 10,000. Beda ubah tempat sahaja. Bila beda ubah tempat, okay, simbol pun berubahlah. Kat mana yang dia nganga, kat mana yang dia tutup. Faham dah? Kalau tak ubah, dia buat macam ni. So, ubah tempat. Sama sahaja. Hati-hati lah. Okay. So, domain dia ialah domain equals to 0,
Ni domain. Itu domain dia. Domain bermaksud kuantiti barang lah. In term of kuantiti barang. Okay, boleh? Menjawab soalan A. Nah? A siapa tadi? Syatirah bagi. Ke Azimah dah? A dapat Azimah ke Syatirah? Azimah. Azimah domain dah dot ni. Hilang markah. Nah? Okay. And then the second one is marginal cost function. Marginal cost function mudah aja yang ni. Marginal cost function just differentiate je lah kan. Px diberi 7,000 plus 2x. So marginal cost function ialah 2 saja. Nah, simple. Okay. B settle. C. The quantity of product when the profit is maximum. Okay, dia nak quantity of product when the profit is maximum. Okay. So, the quantity of product when profit is maximum, first thing first, kamu kena buat apa? Cari dulu profit function. Nah, phi x equals to rx minus cx. So, rx ialah 10. Okay, rx ialah 10 minus x over 1000 times quantity. Nampak tak? Rx ialah P times X. Ni P dia. Yang ni P. Okay. Yang ni X. Nampak tak? Ada soalan tanya? Tolak cost. Cost ialah yang diberi. Okay. Diberi dalam penyertaan soalan. Okay. And then simplify your profit function. And then end up you will get this one. This is your profit function. 8x minus x squared over 1000 minus 7,000. And then marginal. Okay. Differentiate your profit function in order to find the quantity in order to achieve maximum profit. So this is how you do, and then you will get your quantity at maximum profit should be 4,000. And then you need to do the second derivative test in order to ensure that your profit is maximum at this stage is like this, where you will get the negative sign. Okay, negative sign means that less than 0, means that the set phase is maximum. Okay. And then your maximum profit. Okay, C dia nak quantity saja. So bila C dia nak quantity, kamu pun kat sini je lah. The quantity that the market research department need to produce is 4,000 unit. 4,000 unit. And then yang bawah ni yang you bank buat ni ialah maximum profit. Macam total profit Ni total profit 9,000. Okay. Let me see. Ada soalan tanya? Madia okey. Sudarshan okey. Ada soalan tanya nak? Okay, madam. Alright. Boleh lagi? Masih menulis? Yang di total profit and then total revenue, okay, kamu just masukkan sajalah. Okay, 4,000 tu, nilai X 4,000. Sebab dia mention when the profit is maximum. Ayat belakang tu yang penting. When the profit is maximum. Nah, ayat belakang tu menyatakan kamu perlu ambil X yang mana. Faham? When the profit is maximum, maksudnya kamu perlu ambil X maximize profit. Kalau yang belakang, ayat belakang dia kata when the revenue is maximum, kamu kena ambil yang X revenue punya. X revenue dengan X profit tak sama nah.
Jangan ingat sama. Lain. Okay. So baca soalan bagi habis nak ambil X yang mana. Total profit and total revenue when the profit is maximum. Maksudnya dia merujuk kepada inilah 4,000. Okay. Last. By 4,000 are 4,000. So just masukkan saja dalam function and then you will get 9,000 and 24,000. Ni kalau return lah. Kalau return tak cukup markah lah ni. Hilang 2 markah. Nah, satu kot. Okay, tapi akan hilang markah. Kamu perlu tulis. The total profit and total revenue when the profit is maximum is RM 9,000 and RM 24,000 respectively. Kena boleh komen. Tak boleh komen hilang markah. Okay. Boleh? Okay, so now let's proceed dengan tutup. Okay, untuk soalan application chapter 9 media masa tak banyak sangat dia punya kesukaran dia. Dia mungkin akan ubah soalan apabila dia tambah teks. Dia akan mention when the manufacturer has a tax, given a tax. Bila ada tax tu maksudnya kamu kena tahulah tax mempengaruhi apa. Part mana yang tax mempengaruhi. Okay, turun tengok tutur chapter 9, tutur 5 chapter 9 . Yusuf buat lagi? Upload lagi? Tak upload lagi. Buat lagi? Tutur 5? Belum? Upload tak? Tak. Siapa dah upload? Cik Ann upload Cik Ann? Ada? Cik Ann macam mana? Mina nak tanya, apa lagi perubahan dalam tutur kot-kot? Ada salah, mana-mana part yang salah. Macam semalam Madam ada mention pasal tutur 3 kan? Betul tutur 3? Kita tukar part 2, 3, 4 kan? Okay. Yang lain? Pasal ada extra exercise satu, extra exercise. Ada soalan. Yeah.
Extra exercise nombor 7 kalau tak silap. Yang ni. 15/44 ni, bukan 15/44. Berapa dah? Janji aku. Whipping. No whipping. No whipping. Berapa? 32. 32/49. Am I right? Okay. Yang ni yang ni. Apa? Yang belakang ni yang problem. 32/49 if I'm not mistaken. Nah. Ada lagi yang perubahan? Jangan, jauh ni, Danisha, yang ni, kok ada yang berubah ke? Tolong beritahu lah. Biasalah, manusia benar-benar kesilapan. Betul? Betul. 32/49. Okay, class. Boleh? Now, let's proceed to 5 of 7. Okay, 5 of 7. And number 1. Okay, number 1. Given dx. Dx, the price demand equation. Okay, so be careful atau be right in your mind. Dx ni, okay, dia boleh jadi px. Yang ni pun betul juga. Nah, ataupun px, aka as known as px. Nanti kamu dapat soalan dia bagi dx, nanti kamu dia dx tak belajar, bukan. Dx ialah px, demand function. The price demand equation and the cost equation are, okay, dia bagi cost equation, so highlight. So this is your demand equation and this is your cost function. Okay. Express in terms of x. Dia nak kamu express sahaja in terms of x. Dia tak usah kamu cari. Okay, express in terms of x. Okay, the revenue function and the profit function. So kat sini ada dua benda yang kamu kena cari. Nah. Okay, revenue function yang pertama and then profit function. Bila dapat soalan macam ni, apa kata media sarankan kamu tulis? Oh, maksudnya kena cari Rx, apa dia? And then pi x. Apa dia? So that kamu tak perlulah nak buang masa baca banyak kali soalan. Okay? And then the average cost. Oh, yang kedua dia nak average cost. So average cost, apa maksud? Average cost? Tiba. Average cost. Tiba. Buat macam tu. Okay? So maksudnya ada 3 benda yang kamu kena cari, ya. Okay. So, mana dia? Okay. So, revenue function, okay, revenue function dx times x, okay, sama lah maksud dengan px times x, ha? Okay, apa? Px times x, sama je. Maksudnya, nampak belakang? Nampak? Okay. So, ambil sahajalah dx dia, okay, jarak dengan x, so ax minus 0.00025 x squared. So, dapatlah revenue function. Okay. Profit function Rx minus Cx. Okay, formula dia. So, avoid careless mistake, dapat profit function. Okay. And then average cost C bar bahagi X. Nah, bahagi X. So, Cx over X. Ambil C dia, C kita. C diberi ke sini. Nampak C ni? Ni C kita.
Okay. Oh, dah. Okay. So, 3x bahagi x. Okay. 3x bahagi x, so 600 plus 7x over x and you will get 600 over x plus 7 saja. Ini average cost. Okay. Sentence number 1. Boleh? Okay, number 2. Okay, number 2. Number 2. Fahim. Baca sikit. Baca kuat-kuat. Louder please. Okay, thank you. Okay. So, berapa banyak benda yang kamu percaya kat sini? So, highlight benda-benda yang penting. So, first statement dia bagi RX, CX. Okay, so tak perlu diragui lah RX tu apa dia, CX apa, kita dah belajar. RX ialah revenue, C ialah cost. Okay. A is number of unit component produced. Okay, and then A, the total profit function. Okay, so A ialah dia nak find. The demand function, okay, B dia nak PX. Nampak? Tulis dia punya nickname dia. Tulis nickname kat depan. Okay. C, the profit obtained when the 10,000 unit component are sold. Okay, dia nak pasal profit. Okay. Dia nak profit in RM. So RM. Okay. D, the number of components to be produced to maximize the cost or number of unit. Okay, yang ni lain lah. So yang ni X. Oh, minimize the cost. Aim dia ialah minimize the cost. Nah. Find the minimum cost. Oh, dia nak minimum cost. C at RM. Nah, dia nak minimum cost. And price per unit. Price per unit. Formula apa? PX. Nah. Price per unit ni ialah RM. Okay. Okay. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 benda kamu kena cari. Nah, 6 benda. Okay, total profit function. Profit function macam mana? RX minus PX. Again, dia akan ulang benda yang sama. Rotate, itu je formula dia. Okay. PX, demand function. Demand function macam mana? Demand function ada kaitan dengan function apa? Function? Okay, demand function, memang price function.
Formula dia. Ada kaitan dengan revenue. Good. Kamu kena bermain dengan formula. Nah, bermain dengan formula. Profit function, okey, tak ada masalah. Number 2. Okay. So, total profit function, okay, Rx. Inilah. Rx minus Cx. Okay. Ni Rx. Yang ni Cx. Okay. Rx minus Cx, and then dapat profit function. Okay. B, the demand function, Rx over X. Nampak tak? Demand function kaitan dengan revenue function. So, dia pakai main dua. Demand function Rx over X. So, Rx ialah 0.2 X square plus 80X of X. And you will get the demand function or price function ialah 0.2 X plus 80. Okay. Lepas tu, the profit obtained when 10, when 1,000. Okay, dia tak minta maximum profit. Okay. Yang C dia tak mention pun pasal maximum profit. Okay. So, tak perlulah nak cari differentiate and so on. Yang C dia hanya minta profit obtained when 1,000 unit. Dia minta berapakah profit apabila 1,000 unit. So, just sub sahaja 1,000 dalam profit function. Tak perlu nak cari pi prime lah, so on payah. Okay. So, the profit dia akan dapat if 1,000 unit produced is 214,000. Substitute sahaja. Okay, settle A, B, C. D. D yang banyak. Okay, D kena cari berapa? 1, 2, 3. 3 benda kena cari. 3. 1. 1, 2, 3. Okay, 3 benda kena cari. The number of unit component to be produced to minimize the cost. So, aim ialah minimize cost. Bila minimize cost, kamu kena cari nilai X. Okay, depends pada cost function. Jangan ambil profit function ke, revenue function ke. Cari dulu nilai X daripada cost function. So, kena ikut following step lah. Okay, C prime, differentiate C prime. C X, kamu akan dapat 0.2X minus 40 equates to 0 in order to find the minimum cost at that point. So, the minimum cost will produce when X equals to 200. And then, second derivative test in order to ensure that this is the minimum. Okay. So, positive 0.2 greater than 0, happy. So, this is minimum. Okay, so 200. So, the quantity will be produced is at 200 in order to achieve minimum cost. The number of units to be produced to minimize the cost is 200 units. And then, dia minta find the minimum cost. Okay, so okay. Untuk kenyataan seterusnya kan part ni, nampak part ni. Dari sini. Hence find minimum cost and price per unit. Hence bermaksud kamu perlu gunakan kenyataan sebelum tu. Apa maksud dia? Maksud dia ialah cari minimum cost, find the minimum cost and price per unit components depends pada produce minimizing cost. Itu maksud dia. Bila mana dia mention you need to find minimum cost and price per unit when apa? Dia kena mention yang tu. Sebab quantity profit maximum lain. Quantity maximum revenue lain. Quantity minimum cost lain. So, nak cari setiap cost ataupun nak cari setiap RM, okay, kena depends pada apa. So, di ayat hence ni. Maksud hence ni dia nak kamu merujuk kepada minimizing cost.
Okay. Bila merujuk kepada minimizing cost, bermaksud dia merujuk kepada nilai X ya. So nilai X ialah 200. Okay. So minimizing cost untuk 200 ialah 2000. Kemudian price per unit. Okay, nampak tak? Kita ambil nilai X 200 tu. Masuk dalam demand function atau price function. Dan kita akan dapat 120. Price per unit will be 120. Macam tu saja. Nah. Okay, hati-hati. Faham betul ayat tu. Madam tekankan yang hence find. Kamu kena tahu nak cari minimum cost, nak cari maximum profit, depends pada apa. Depends pada apa. Okay. Alright, settle number 2. Soalan lagi. 3, 4. Okay. Berbincang lah. Perlu kan bincang? 3 and 4. Ada masalah 3 and 4. Benda tunjuk ni lah. Punya solution tak benda, tak ada masalah pun ni. Benda yang sama sahaja. Nah. Okey, untuk soalan yang keempat, kalau perasan soalan yang keempat, dia guna Q kan? Dia guna Q kan? Ikut je dia, tak apa. Q tu sama macam X. Cuma dia tukar saja Q dengan X. Okay, jangan confuse. Yang dia tukar saja. So 3 and 4, okay, as sebagai record, okay, dia tunjuk dulu solution 3 daripada buku Cheng En. Okay, 3A, 3B, 3C. Tak beda asal, tak ada yang out of the box, kan? Semua simple saja. D, okay. Pi double prime. Maximum profit is 150,000. Okay, RM. Okay, number 4. So this is number 4. A. Number 4A. Okay. RQ 50 set Q, CQ 0.5 Q plus 1000. B. Mungkin nak differentiate je lah. Differentiate simple lah. Yang bumbung ni kamu boleh buka lagi 1/2 lah. Ikut konsep differentiation macam biasa saja. Okay. So consume maximum profit 2,500 unit. Okay. C 1 ringgit. Okay. So kalau perasan kan, okay, nombor 3B ni, 3D, the price per microchip when the profit was maximized. Hence, calculate the maximum profit. Depends pada ni lah. X tu. Okay. Untuk soalan 4. Soalan 4, the revenue function and the cost function. B, quantity should be produced in order to realize the maximum profit. C, the price per unit that should be charged. Ni dia tak ada perubahan apa. Dia akan depends pada B. Apa X dia, maximum profit. Okay. Alright, 3 and 4 settle. Okay, 3, 4 settle. Betul sikit. Okay, boleh. Okay, sekarang dia nak kamu buat tutor sik tu. Tak bincang lagi. Dia nak kamu buat, dia nak karang. Dia nak karang. Buat tutor sik. Tutor sik tak ada masalah.
Kemudian tengok soalan pelik-pelik. Ada soalan pelik-pelik. Okay, tutur six soalan nombor 4 je lah. Okay. Yang A to find the values of A and B. Nah. Dia main algebra sikit kat situ. Okay, madam bagi madam bagi masa kamu buat dulu. Ada masalah tanya madam. Chapter 9 lah. Anybody yang dah settle chapter 9 nak tanya soalan lain pun boleh. Tak ada masalah. Sedashan okey Sedashan? Ya, madam. Sedashan okey Okey, madam. Okey. Kalau ada soalan tanya lah. Madia okey? Okay, madam. Okey. Pasal Sedashan okey. Siapa nak pergi beli makanan ke? Boleh lah. Nantilah beli nak beli. Pokok tak beres lagi. Nantilah.